tak payah pergi berapa ke tempat lain dah. Semua ada di sini. Kalau ada persoalan, semak dulu di sini, barulah orang kata bertanya kepada Rustia. Iqra' bacalah dulu kan. Dah baca tak ada baru cari. Tu budaya kita kadang-kadang ada dah sediakan kat sini tapi merata dia duk tanya. Tak pasti. Jadi fokuskan pada bahan yang dah ada ni, dan kalau tak ada kat sini maklumat tu barulah ditanyakan kepada urus setia yang sebenarnya memang agak keletihan lah sebab seorang dua je jaga. Tetapi benda ni dah membesar lah orang kata dari segi dia punya ni skop tu, dan juga urusan melibatkan ramai. Sekarang ni pelajar undergraduate juga memohon jatuh sektika punya kelulusan, jadi banyak kerja sikit lah kepada urus setia di pihak RMIC tu. Okay, so di laman web ini ada pengalaman pada jatuh sektika. Jadi kalau nak tahu dari segi latar belakang lah pematuhan, ini adalah orang kata skop peraturan sekarang ni. Buat masa ni semua penyelidikan oleh pensyarah universiti adalah wajib mendapatkan kelulusan jawatan kosmetika dari sudut etika sebelum memulakan penyelidikan. So tu saya ulang sekali lagi tu, sebelum memulakan penyelidikan. Maksudnya bukannya penyelidikan dah buat pilot sampling ke apa semua, ataupun dah buat sedikit-sedikit piloting kutipan data ke, atau dah mula pergi jumpa orang. Jadi yang benda-benda jumpa orang ke, edar questionnaire ke, belum bermula langsung. Itu yang dikatakan maksudnya belum bermula tu. Okay, kalau sudah bermula dari sudut pihak jatuh etika untuk UPSI tidak dapat meluluskan lah, sebab itu peraturan yang ditetapkan. Kalau peraturan berubah di masa akan datang, bolehlah, tapi buat masa ni memang hanya khusus untuk geran-geran ataupun untuk penyelidikan yang belum bermula. Jadi kalau sudah bermula, kita tidak boleh luluskan permohonan etika tersebut. Dari sudut permohonan etika di universiti lain atau di organisasi lain, ada beberapa organisasi, ada juga termasuk dalam dan luar negara, yang mana jawatan kuasa etika mereka menerima permohonan etika yang tidak yang sudah memulakan penyelidikan. Maksudnya kadang-kadang data dah siap collect, lepas tu dia memohon untuk mendapatkan jawatan kuasa etika punya kelulusan. So ada yang jawatan kuasa etika di peringkat di tempat lain yang mungkin menerima benda ni, sebab itu pun ada. Jadi sebab tu saya kata ini hanya di peringkat UPSI untuk kita mengikut kita punya kapasiti pada masa ini di RMIC. Tapi untuk pada di organisasi lain tu ada setengah tu dah lama, organisasi dah matang, so mereka mampu memproses semua sekali tu boleh lah. Sebabnya bila kata, kalau orang tanya kenapa pula boleh diterima penyelidikan yang sudah berjalan untuk kelulusan etika bagi tempat lain tu, salah satu justifikasinya adalah kadang-kadang dia sudah pun mengikuti, even daripada suatu permulaan dia punya proses penyelidikan tu, memang dia mempunyai elemen-elemen yang memang mematuhi etika. Dia surat yang mendapatkan pengesahan daripada peserta kajian yang memang mereka terlibat secara sukarela, boleh menarik diri bila-bila masa dan tidak melanggar apa-apa etika dari segi soft law lah. Soft law ni maksudnya etika yang boleh memaksa partisipan ke dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu. Jadi kalau benda tu diikuti, sebenarnya kita boleh luluskan. Tetapi nak menilai benda-benda macam tu banyak lah, sebab kadang-kadang ada orang akan memohon untuk mendapat kelulusan bagi penyelidikan yang 5 tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke. Jadi benda tu menyukarkan sekiranya ramai sangat, sebab kita kapasiti kecil buat masa ni. Jadi tak ada masalah. Saya maklumkan benda ni supaya kalau ada antara tuan-tuan semua yang sudah pun memulakan penyelidikan tetapi masih memerlukan kelulusan etika, UPSI buat masa ni tak boleh luluskan. Tetapi di tempat lain tuan-tuan boleh cuba dapatkan, boleh. Contohnya ada universiti yang mengenakan charge RM RM500, RM500, maka orang yang luar daripada universiti dia pun boleh memohon. Jadi boleh cuba. Saya sendiri pun kadang-kadang kalau ada yang mana yang terlepas tak sempat dengan sini, saya mohon dengan sebab kita kadang-kadang ada ramai rakan penyelidik, jadi saya minta rakan penyelidik saya yang organisasi dia boleh meluluskan apa-apa etika selepas tempoh selepas data sudah dimulakan. Saya minta dia buat permohonan kat tempat dia lah untuk penyelidikan kami tu. Kadang-kadang kat luar negara, kadang-kadang dalam negara. Yang penting universiti tersebut memang universiti atau organisasi tersebut adalah organisasi yang sah lah kan. Bukannya tiba-tiba ada pusat-pusat atau center yang tidak begitu diktiraf dan sebagainya. Okey. So itu adalah dari sedikit berkaitan dengan peraturan umum kelulusan jabatan kuasa etika. Dan siapa yang perlu memohon etika ni, macam saya kata tadi lah, pensyarah, penyelidik, pelajar pasca buat masa ni kalau ikut peraturannya digalakkan, bukan diwajibkan sangat lagi lah, tapi insyaAllah akan bergerak ke arah tersebut. Untuk pelajar undergraduate, jadi kalau contoh geran ini, tapi tuan-tuan semua ni adalah geran, cuma undergraduate pun kalau tuan-tuan adalah pensyarah, sebenarnya boleh memohon kelulusan jabatan etika juga untuk penyelidikan kita kata final year project tahun akhir, boleh digunakan. Okey, boleh dimohon. Cuma kadang-kadang
memang memenatkan urus setia lah. Sebabnya kalau penyelidikan tu kurang impak, dan sekadar untuk projek tawakhir digalakkan untuk tidak memohon buat masa ni lah. Sebab saya tengok baru ni dah ramai mohon, so jawatankuasa terpaksa habiskan masa 2-3 jam hanya untuk luluskan yang projek tawakhir je, belum lagi yang research yang penting yang dari segi pasca grant dan sebagainya. Jadi kecuali penyelidikan yang pelajar undergraduate tersebut adalah impak dia besar, so boleh lah, okey mohon. Itu saya maklumkan sebab dalam ni pun kita ada ramai pensyarah. Okey, dari sudut tu siapa yang perlu memohon lah, itu dia. Kalau grant memang digalakkan sebab penerbitan ISIS Scopus biasanya memang memerlukan kelulusan etika surat. Okey, ini adalah yang saya nampak dah terkini. Oh ni tak belum lagi, ini dah terkini dah ni. Kalender mesyuarat dan aktiviti memang dia sediakan di sini, kalender mesyuarat, so sudah ada tarikh-tarikh dia. Jadi bila tarikh-tarikh ni yang pentingnya adalah dalam borang permohonan nanti yang saya akan tunjukkan selepas ni, akan ada di bahagian yang mana anda tuan-tuan saudara perempuan semua perlu masukkan bila kita katakan tempoh mula dan tamat penyelidikan tuan-tuan semua. Jadi tempoh mula tu ada orang kadang-kadang dihantar hari ni borang. Jadi tempoh mula ni tu ditulis minggu depan. So kadang-kadang nak sampai ke mesyuarat tu, nak tempoh mesyuarat dah lepas dah bulan ni punya. Jadi bila dihantar tu, korang-korang nak masuk mesyuarat bulan depan. Sebab tarikh yang banyak bulan ni dah terlepas. Jadi tapi tempoh mula yang dinyatakan dalam borang adalah bulan ini. Jadi memang biasanya tak dapat nak dilulus. Sekarang kena minta pula pembetulan kecil lah. Minta tolong betulkan tarikh mula dan akhir tu. Sebab tarikh mula tidak boleh lebih awal daripada surat kelulusan Jawatankuasa Etika RMIC PSI. Jadi sebab tu sila alert kepada tarikh-tarikh ni. Kalau katakan anda akan hantar pada permohonan pada hari ni berapa bulan Mac, so yang Mac pun sudah pun terlepas dia punya mesyuarat. Jadi akan datang adalah 12 April. Jadi saya eloknya letaklah 2 bulan sebelum ke kan, 29 Januari ke 2 Januari 21 apa ni. Kenapa kembali ke 29 Januari ni? April, Mei, patut Mei lah ada. Mei, 28 Mei 2021. Okey, dia ceramah. Baik, etika belum, kita nak mesyuarat ni, senarai mesyuarat. Okey, sorry. Ini senarai mesyuarat. Yang terdekat adalah pada 15 April. Okey, pada 15 April. So yang Mac punya sudah pun tamat. Itu adalah tempoh ataupun senarai mesyuarat dan tarikh-tarikh yang ditetapkan kecuali ada perubahan apa-apa yang kata emergency lah. Okey. So ni Jawatankuasa Mesyuarat punya tarikh 2021. Jadi itu adalah tarikh yang mesyuarat. So itu saja yang tuan-tuan perlu tengok yang di pihak muka depan tu. Seterusnya adalah yang ini saya tak akan bacakan satu-satu. Tapi kalau nak baca, nak tengok, nak dapatkan maklumat lebih, boleh buka untuk macam contohnya slide pengurusan. Kalau saya boleh cerita, tapi yang ni kita tengok simple je lah kan. Saya akan browse saja sebab tuan-tuan semua boleh membaca dan menganalisa. So cuma yang pentingnya ini adalah sebagai dari segi sudut sejarahnya, bila ditubuhkan, proses dia, lantikan struktur organisasi, sesi macam mana kan. So jadi dari segi penubuhan ni memang dulu kalau Dr. Rezila rasanya ada masa tu saya yang first hantar sibuk tu menyibukkan dekat Datuk Norani supaya ditubuhkan. Sebabnya saya di Fakulti Sains Sukan ni research melibatkan manusia dan kami nak publish dalam jurnal Scopus saya tak dapat sebabnya tak ada kelulusan etika. Jadi masa tu saya pun terpaksa lah push demi survival diri sendiri dan juga rakan-rakan di fakulti. Saya terpaksa bawa. Saya masih ada lagi email pertama saya hantar bersama dengan proposal etika yang tak berapa page kepada Datuk Noraini dan juga Jawatankuasa Penyelidikan masa tu. Jadi that's why penglibatan tu boleh kata lama because ianya bermula di situ sebelum saya dapat pula bantuan daripada Dr. Nurul dan juga Prof. Rahmatullah dan pasukannya lah. So yang tu lajulah sebab Dr. Nurul masa tu baru balik, dia cargat sikit. Jadi itu terima kasih pada dia dan pasukan dia daripada Fakulti Sains Matematik itu fakulti apa? Pembangunan Manusia. Okey. Nurul Ain Hidayah. Okey, jadi ini adalah orang kata yang sebelum ni membantulah penubuhan betul-betul menjadi kenyataan. 3-4 tahun juga kita ambil masa nak tubuhkan Jawatankuasa Etika. Okey, semua penyelidikan ni, pematuhan, jenis permohonan, manusia, animal dengan biosafety. Itu yang kita ada hari ini. Saya rasa human research melibatkan manusia. Okey. Selewatnya 21 hari sudah dinyatakan. Okey, permohonan perlu dihantar kepada fakulti melalui fakulti sebenarnya 21 hari. Sebelum ini ada juga permohonan yang dihantar terus kepada RMIC, tapi saya mohon sila hantar melalui fakulti sebabnya itu proses yang sepatutnya. Fakulti melalui timbalan dekan penyelidikan tu akan semak dahulu. Jadi apa betul ke tak apa semua yang perlu barulah dimajukan kepada pihak urus setia. So itu proses yang sepatutnya. Kalau nak cepat atas alasan nak cepat apa semua,
maka tuan-tuan semua gesalah orang kata Kerani ataupun TDPI itu untuk segerakan dapat hari ini, petang sejam kemudian hantar terus kepada SEMAT dan hantar terus kepada RMIC. Jangan dilangkau apa orang kata proses tersebut. Sebenarnya ikut aturan lah. Okey, ikutlah jalan yang lurus kan. Jangan bengkok-bengkok. Okey, keputusan jatuh kuasa semakan ini akan diberlaku, lepas tu dibentang. Biasanya kita buat masa ni memang kita cuba permudahkan. Majoriti permohonan kadang-kadang teruk sangat pun kita masih lagi lulus dengan pindaan. Maksudnya dia pindah-pindah hanya di peringkat dia dengan urus city aja, tak payah bawa mesyuarat dah, tu lulus. Walaupun kadang-kadang pembetulan tu major juga, tetapi kita ingin membantu penyelidik. Itu matlamat utama. Pada masa sama meningkatkan orang kata etika pengurusan penyelidikan lah. Ada yang pernah bertanya apa sebenarnya maksud etika penyelidikan ni? Etika penyelidikan ni sebenarnya adalah kita kata soft law ataupun undang-undang kata halus lah untuk memantau proses-proses penyelidikan. Contoh-contohnya yang melibatkan etika penyelidikan ni adalah bukan setakat macam mana kita menguruskan subjek, tetapi juga contoh katakan ada penyelidik yang mungkin menipu data, sebab benda-benda tu impact dia yang besar. Contoh kalau tuan-tuan semua melakukan penyelidikan untuk organisasi kerajaan yang melibatkan pembinaan polisi kerajaan. Jadi kalau data tu tidak tepat atau data yang tidak kena penyelidik pun melakukan sampai lewa ke apa ke, benda tu akan kesan dan impak dia adalah kepada negara. Bukan setakat pada kita seronok dan naik pangkat je. Jadi itu sebenarnya kenapa ada etika penyelidikan di seluruh dunia. Dan kalau asal usulnya pun kerana suatu perang dunia kedua, banyak penyelidikan yang dilakukan kepada manusia ni secara orang kata macam manusia tu dah jadi macam tikus makmal. Dia nak masuk bahan kimia apa semua ke dijalankan. Jadi Convention Geneva menetapkan selepas tu perlu ada satu jatuhkuasa yang bersifat etika ni untuk memantau semua penyelidikan dan bermulalah wujudnya jatuhkuasa etika penyelidikan di seluruh dunia masa tu. Di Malaysia yang betul-betul direct dengan badan dunia yang berkaitan dengan etika adalah yang di bawah Kementerian Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Universiti Sains Malaysia USM. Dua tu je yang ada betul-betul direct connection dari sudut etika, yang mana mereka betul-betul ikut ISO sepatutnya, SOP sepatutnya untuk kelulusan etika. Yang lain-lain kita luluskan, macam contoh macam UPSI punya dah UPSI, tetapi kita punya penunjuk kuasa tu hanya setakat tamat di peringkat kita punya Naib Chancellor. Tetapi dan juga Senat lah. Tetapi kita katakan dia walaupun kita tamat setakat tu, tapi memang yang memantau kita ni mengikut undang kita punya organisasi lah, dan masih diterima di seluruh dunia jugalah surat kelulusan etika kita, sebab kita pun industri awam, industri yang dipantau oleh kerajaan sendiri. Okey, jadi itu dari sikit latar belakang lah. So ini proses kelulusan, ini ISO lah, kita tak payah cerita kat sini. Tapi tuan-tuan perlu tahu macam tadilah, tempoh mesyuarat bila semua, sebab itu yang penting kepada pemohon. Alright. Ni yang biasalah, ni sama dari proses geran pun tuan-tuan perlu melaporkanlah sebarang peristiwa luar jangka ni supaya boleh masuk dalam RMIC, boleh bantu dari segi yang sepatutnya, tapi kita tak ada masalah. Okey, dan bangkit berkata etika yang tuan-tuan semua sedang ikuti pada waktu sekarang ni. Untuk dari segi permohonan, penyelidik UPSI tiada sebarang charge, dan institusi luar dah RM1,000 bayaran dikenakan kalau mereka nak memohon melalui jatuhkuasa penyelidikan UPSI. Dan untuk institusi luar yang mana ketua penyelidik dia adalah, ini diulangi ketua penyelidik orang luar, tetapi penyelidik bersama tu adalah staf UPSI contohnya. Jadi yang ni masih dikenakan bayaran RM500. Okey, ini sama seperti mana universiti lain kenakan kepada kita sekiranya kita mohon buat permohonan mengikut kaedah yang sama. Dan yang lain-lain tu tiada sebarang charge lah dikenakan. Itu dari segi yang inilah. So ringkas saja slide pengurusan permohonan etika penyelidikan. Carta alih yang tadi, yang dah ditunjukkan tu dalam slide. Dan ini untuk pindaan. Tapi sebenarnya secara mudahnya banyak pindaan, tapi cuma benda sama je. Bila lulus, kadang-kadang ada lulus dengan pindaan, kadang kena yang tu yang saya kata kena masuk dan jatuhkuasa balik majoritinya, tetapi most of the time tak ada majoriti lah. Hampir semua buat masa ni kita akan pastikan kalau masuk peringkat mesyuarat tu, kita akan cuba luluskan sebarang pindaan, kita minta dia berurusan terus dengan urus dia pun mempunyai sedikit kuasa veto lah untuk terus tengok semak bersama dengan penilaian, dipaskan melalui email terus. Jadi ini mempercepatkan proses, tetapi tidak menghilangkan dari segi kualiti kerja dan juga kuasa yang ada pada jatuhkuasa tu diturunkan pada penilai. Jadi penilai pun tengok terus yang dapat melalui email tu dan diluluskan, tu jadi cepat tu. Kalau tidak, kita tak akan dapat proses banyak kan. Buat masa ni pun saya rasa mesyuarat paling lama jatuhkuasa etika pun hanya 4 atau 5 jam tu memang maksimum lama. Kalau tidak biasanya sejam ataupun sejam setengah. Jadi maksudnya proses kerja kita tu masih orang kata kira cemerlang lah dengan apa yang kita pilih tu, sebabnya yang nak diproses tu banyak, sebab satu universiti ni banyak penyelidikan. Okey,
So dari sudut lain tak ada apa dah. Jadi saya akan terus ke borang etika. Kalau ada sebarang soalan sepanjang saya punya taklimat ni, so boleh terus mencelah dan bertanya ya. Kalau saya tak nampak sebab saya buka dekat bahagian lain ni, terus bersuara saja. Jadi insyaAllah kita dengar apa-apa pertanyaan dan saya boleh jawab segeralah. Okey. Ini adalah contoh-contoh pengisian borang etika yang sebelum ini. Jadi saya ambil satu cukup. Contoh pun ada banyak. Dan satu lagi saya nak maklumkan, sekiranya ni sebenarnya contoh ni dia kena maklumkan ni surat apa ni. Yang tadi ni adalah sebenarnya contoh consent letter ni. Kan apanya dalam bahasa Inggeris. Kan surat makluman penyelidikan dia berkaitan dengan apa. Kita kena ada surat macam tu untuk tunjuk kepada peserta kita. Kan? Saya tengok sampel satu boleh. Oh ni bukan, ni buku dia. Borangnya mana borang? Kalau tak ada borang saya cari borang kosong je. Borang kosong. Borang kosong. Ini tak nak. Kita nak borang. So saya pergi kat borang je lah. Research ethic. Research ethic dan etika penyelidikan manusia. Kat bawah ni Kalau dekat handphone dia lari-lari sikit button ni, so sila klik yang sepatutnya. Kadang-kadang kalau dekat handphone tu tulisan kat atas button merapu lain. Jadi kena klik sikit lah. So etika manusia, ini borang dia. Okey, kat line borang permohonan. So borang permohonan, klik di sini, dia akan terus download dan kita boleh buka. Jadi kita akan teruskan kita punya bengkel terus dengan borang permohonan. Jadi ini adalah borang permohonan yang tuan-tuan semua boleh download. Yang ini adalah semakalah checklist. Adakah semua benda ni sudah dimasukkan? Complete application form, maksudnya pastikan borang itu diisi sepenuhnya jadi semakan oleh tuan-tuan sendiri sebagai pemohon, applicant. Tik saja kalau dah ni, nanti fakulti pun akan semak. Sebab tu saya kata tolong hantar kepada fakulti sebab senang. Dia tolong semak dulu sebab fakulti mempunyai lebih ramai dari segi human resource-nya berbanding dengan urus setia etika. Dan juga research proposal, pastikan ada semua ni. Inform consent, yang ini sila masukkan. Ramai yang terlupa benda ni. Dia dah isi borang lengkap, lepas tu dia lampirkan proposal penyelidikan, lepas tu tak ada inform consent. Kadang-kadang dia ada masukkan tak inform consent ni, maksudnya surat untuk kebenaran daripada peserta, untuk maksudnya mereka meluluskan bersetuju untuk terlibat dalam penyelidikan tersebut. Nanti kita tengok, saya rasa ada sampel kat sini. Kalau tak ada, saya cuba cari yang saya punya. Cuma satu lagi yang saya perlu maklumkan dari sudut research proposal ini, yang penting ada benda-benda ni kita nak tengok. Dan saya ingin ingatkan, di pihak Juruterkuasa Etika, kita tidak melihat anda punya ketepatan metod ke apa ke, kecuali ketepatan metod tu berkaitan dengan etika. Maksudnya kalau metod tu tidak tepat, dia menganiaya peserta, maka bagi kita tak boleh lah, kita akan tegur lah. Kita cakap ni kata kalau peserta terlibat dengan penyelidikan ni, dia akan mendapat orang kata contohnya kalau dia terlibat dengan penyelidikan dari segi penggunaan tata bahasa, ini berkaitan bahasa Melayu contohnya, tata bahasa. Lepas tu jadi kita nak kaji bagaimana tahap penguasaan mereka ni, terutama generasi baru ke atau generasi lama dengan penguasaan tata bahasa semua. Lepas tu didapati jadi kalau dia terlibat, kita kata salah satu faedah penglibatan dia lah, dia sendiri pun akan mendapat manfaat. Dia akan dia tahu di mana level dia sekarang dan dia boleh improve dari segi penggunaan tata bahasa dia. Jadi itu faedah. Tetapi tiba-tiba bila disertai penyelidikan tu, rupanya kita tak ada pembuat apa-apa proses, sepanjang proses penyelidikan tersebut tidak ada apa-apa yang menyumbang kepada peningkatan yang dapat membantu lah. Maksudnya tak ada maklumat yang disalurkan pada dia, dia jawab benda je tu, kita tak maklum pada dia dah. Jadi kalau macam tu mungkin kita akan tengok dalam proses tu. Sebab tu kita nak tengok supaya kita boleh tegur ini sebenarnya tak menguntungkan peserta ni, ataupun mungkin menganiaya peserta. Kan contohnya kerja dia ni melibatkan tata bahasa. Kalaulah bos dia tahu dia penguasaan tata bahasa rendah, dia akan hilang kerja. Lepas tu kita pun buat analisis tu, mungkin benda tu memudaratkan dia kalau result tu diketahui oleh ketua jabatan dia. Jadi kita tak naklah macam tu. Itu dia yang dimasukkan etika. Kita protect mereka punya kebajikan tu, kan. So itu je. Jadi bahasa sebab tu tidak usah gusar atau bimbang berkaitan dengan anda punya research method, sebab ini bukan Juruterkuasa Penyelidikan. Dua perkara itu adalah dua perkara yang berbeza. Maksudnya yang di peringkat universiti atau fakulti yang meluluskan grant dan sebagainya, itu dah menilai pun secara keseluruhan benda ni. Bahkan kadang-kadang Juruterkuasa grant juga sudah pun menilai dari sudut etika, benda tu beretika ke tak untuk dijalankan. Itu yang penting. Cuma kini adalah spesifik, kita akan tengok etika tu. Inform consent ni kelulusan yang ni guardian parents consent ni untuk kanak-kanak perlu dilampirkan sekiranya benda tu melibatkan kanak-kanak.
Dan juga contoh, macam contoh kata kalau saya di Fakulti Sains Sukan, kadang-kadang bila kita nak buat ni macam kadang-kadang word of mouth, maksudnya kita bagi tahu kat orang-orang, ada tak siapa-siapa nak terlibat dengan pendidikan saya macam-macam ni, yang melibatkan kena bersenam macam-macam ni. So yang tu tak apalah. Tetapi kadang-kadang ada juga penyelidik yang memang mereka edarkan flyers untuk dapatkan subjek. Dia pun post, dia buat satu, dia tampal di softboard fakulti, ataupun dia edarkan melalui WhatsApp kepada semua orang ke, dalam bentuk JPEG atau gambar. Poster tu menulis anda ingin anda ingin melihat bagaimana tahap kebimbangan anda, psikologi kan contoh. Jadi jom sertai kami untuk bengkel ini yang sebenarnya adalah merupakan proses kutipan data. Dia nyatakan kat situ penyelidikan ni diluluhkan oleh universiti bersama bagi pelajar sarjana siapa, contoh. Jadi kalau ada flyers tu sila lampirkan. Okey. Dan satu lagi sertifikat research ethic punya workshop. Dari sudut sijil yang penyertaan kepada ni, kadang-kadang contoh hari ni kita sertai bengkel, esok hantar permohonan dah. So sertifikat tak dapat lagi. Jadi saya selalu carakan juga kepada urusetia dan juga yang lain-lain, sebab kita faham urusetia pun banyak kerja. So kalau lambat sikit seminggu dulu baru nak dapat sertifikat tu, jadi tak dapat lagi, nyatakan saja sudah serti tarikh hari ni. Jadi biasanya kita kata urusetia boleh semak je lah dekat dasar nama dia, ada ke yang tarikh ni punya nama tuan ni kan. Tapi tak adalah sampai lebih 2-3 bulan tak dapat sertifikat, kecuali yang pertama dulu yes, mungkin masa tu kita baru, tapi sekarang tak ada masalah. Sertifikat tu akan dikeluarkan. Okey. Dan ada juga yang kadang-kadang berkata saya ni telah dipilih nama sebagai, saya berada di dalam jatuh kuasa etika universiti, ataupun jatuh kuasa apa-apa yang berada atas daripada jatuh kuasa etika universiti, yang maksudnya memantau, yang penyelidikan lah, yang di bawah TNCPI. Jadi adakah saya perlu memohon juga apa semua, saya perlu lampirkan sijil? Sebab saya dah tahu semua dah, saya yang terlibat meluluhkan semua ni. Tak kira siapa pun kita, kalau anda berada ni kesebolehnya ikut. Bukan kita kata kena ikut bengkel tu, termasuk saya pun, saya masuk bengkel yang dikendalikan oleh orang kata jatuh kuasa yang lain. Saya sudah join dan saya dapat sijil saya. Walaupun saya kata saya lah yang mula-mula dulu nak sibuk nak tubuhkan apa semua kan. Lepas tu dah menggerakkan dia sampai dia tertubuh semua. Tapi tak kira. Yang dikira adalah kena masuk. Sebab apa kena masuk? Sebab kadang-kadang bila diluluskan pula benda dah berjalan. So kadang-kadang kita pun dah tak berada di situ semua. Jadi orang ada buat beberapa perubahan, kita tak tahu. Kita nak semuanya selaras. Bukan orang kata kita tak tahu etika semua. Terutamanya kalau penyelidik yang sudah pun dikatakan very senior investigator for the past 20 years ke, dan memang jadi penyelidik. Jadi kita, there's no issue. Tiada isu berkaitan dengan anda bukanlah seorang penyelidik yang bagus, tak beretika ke, bukan. Tetapi lebih kepada kita nak penyelarasan. Jadi kalau ada yang terror pun tak apa. Masuk supaya ini adalah benda yang kita ingin tuan-tuan dan puan-puan patuhi di PSI dari sudut etika. Itu dia. Jadi sebab tu sertifikat perlu dilampirkan atau dinyatakan tadi diikuti. So habis yang depan ni. Okey, so itu semua perkara yang perlu dimasukkan. Yang ini adalah borang, so saya akan pergi satu persatu walaupun ada setengah benda tu remeh, tapi saya tetap akan pergi one by one lah. Okey. So tajuk penyelidikan yang sama seperti mana ada kalau yang grant tu yang seperti diluluskan. Kod kalau sekiranya kelulusan grant tu grant KPT ke atau grant yang ada kod daripada RMIC ke, sila masukkan. Funding institusi yang memberikan kita katakan orang kata ni lah grant ni yang diberi, so sila nyatakan KPT ke, kerajaan ke, luar ke, nama company ke. Dan yang ini sebolehnya sila nyatakan juga research design. Ada majoriti penyelidik sekarang ni mempunyai kita katakan penyelidikan yang datang daripada pelbagai kaedah. Jadi dalam satu, jadi yang tu sila nyatakanlah mixed mode. Mixed mode apa? Tapi menggunakan banyak kaedah dan design, tetapi mereka bentuk penyelidikan itu ada pelbagai, tetapi dia ada satu yang very prominent, yang amat ketara. Contohnya saya punya majoritinya adalah experimental, walaupun dalam saya punya penyelidikan itu ada juga questionnaire dan sebagainya, tapi the most prominent is experimental. Jadi kalau orang tanya saya apa research design saya, biasanya saya hanya cakap nak kata mixed mode pun more on experimental. So mine is experimental. Jadi senang. Kenapa penting benda ni berada di atas ni? Kita memang akan ada dekat belakang nanti penyelidikan guna metod macam mana semua. Cuma ini untuk memudahkan kita assign ataupun serahkan kepada penilai-penilai yang berkaitan. Bila tengok pure experimental, kita hantarlah kepada orang experimental. Kalau tidak nanti susah pula penilai yang dipilih tu, sebab meluas dalam satu universiti atau universiti lain penilai kita tu. Jadi kalau kita pilih orang yang biasa dengan questionnaire je, dia pun ambil masa dan dia menyukarkan pula penyelidik untuk dapatkan lulusan etika tu kalau dia sendiri tak berapa faham. Kita tak nak proses tu. This is not the time to habiskan masa penyelidik dengan menunggu orang lain duk belajar pula dah. Okay. And then responsible research principle investigator. Kalau ini tuan-tuan dah dapat grant dan
tuan-tuan ada 4 atau 5 persoalan kajian. So mengikut grant tu 3 persoalan kajian tuan-tuan buat sendiri research. Dua persoalan kajian lagi tu dijalankan oleh RA ataupun pelajar pasca atau pelajar undergraduate. Kalau macam tu, silalah mohon satu sahaja kita katakan kelulusan doktor etika di bawah nama penyelidik utama yang geran besar tu. Itu memudahkan. Jadi lepas ni dah masukkan, sebab proposal tu memang sudah mengandungi semua elemen penyelidikan tersebut. Walaupun lepas ni pelajar pasca tu mungkin kembangkan lagi kan, tapi at least kelulusan tu dah ada satu. Kecuali dia punya kembang tu dia dah ubah pula, ditambah pula akan ada kaedah penyelidikan lain juga, akan ada kutipan data lain juga. So barulah buat permohonan lain. Maksudnya pelajar pasca yang di bawah grant tuan-tuan tu, dia akan buat permohonan lain juga untuk kelulusan etika. Kalau tidak, gabungkan satu di bawah satu payung. Satu permohonan saja di bawah nama pesyarat tersebut, Nur Ikhwan Muhammad. Kan? Kalau penyelidikan etika yang memerlukan etika tu adalah penyelidikan final year project yang tak ada kaitan dengan grant tuan-tuan semua pun, pelajar tu nak mohon. Jadi walaupun kita penyelidik, bukan kita nama penyelidik utama. Nama penyelidik utama adalah pelajar tersebut. Dan kita berada di section 3 ni, investigator, penyelidik tu. Jadi Nur Ikhwan Muhammad duduk kat bawah ni, student dia Abu B. Hasan tu kat atas ni. Jadi nombor telefon pelajar tersebut, email dia. Cuma alamat pejabat kalau dia pelajar, letak alamat fakulti lah. Sebabnya senang, sebab kalau pelajar walaupun dia alamat fakulti mempunyai maklumat alamat rumah dia dan sebagainya. Kalau kata pelajar universiti lah, okey, fakulti department dah. Jadi itu saja. So dari sudut investigator, peranan tu sila nyatakan, tapi ini kita tak berapa titik ni sangatlah. Yang penting kita nak tahu main investigator tu. Jenis penyelidikan ni dia standardkan saja. Grant GPU ke apa semua itu dikira grant universiti. Okey, apa ni yang ni external research kadang-kadang bila saya bila sebut ada waktu kita sebut grant, tapi kadang-kadang tak semestinya sesebuah penyelidikan itu ada grant. Contohnya case study yang memang buat dengan pelajar kita ajar ke, jadi mungkin itu pun boleh dikira macam penyelidikan lain-lain lah, yang nak buat sendiri. Saya nak collect data, tapi saya nak kelulusan etika lah supaya saya pun boleh publish dan saya boleh dipantau oleh orang. Jadi kita galakkan, dekat sini lah, kan. So itu je. Okay. Cuma kalau untuk LMPT semua nak dikira sebagai LMPT, kenaikan pangkat bagi di PSI, kalau nak naik pangkat semua tu, penyelidikan hanya dikira, maksudnya kena ada grant baru dikira itu sebagai satu penyelidikan. Itu benda tu berbeza ya, kena very clear. Ini hanyalah untuk kelulusan etika. Penyelidikan tak ada grant pun kita boleh kira sebagai penyelidikan, sebab kita nak pantau benda tu. Kita tak nak orang collect data senyap ni, sebab ada setengah benda tak memerlukan grant pun, kan. So itu saja. Okay. So sila tandakan. Section 5, data collection period. Yang ini saya nyatakan di awal tadi, kutipan data tersebut perlu mengikuti tempoh masa yang selepas tarikh mula ni, start date mestilah bermula selepas surat kelulusan Jatuhkuasa Universiti, Jatuhkuasa Etika Universiti. Jadi kalau macam tu, kalau tuan-tuan nampak katakan tarikh mesyuarat tu bulan ni, tuan-tuan bagilah tempoh masa sebulan selepas tempoh mesyuarat nikah atau sekurang-kurangnya, so barulah letakkan itu tarikh mula. Itu paling awal. Jangan diletakkan selang 2-3 hari sebelum tarikh itu. Kalau ada perubahannya, terpaksalah buat minor correction pula lepas ni. Terpaksalah ada proses lagi. Sebab proses pula bukan boleh angkat telefon macam tu je. So kalau boleh kita semua nak maintain. Ni kan Jatuhkuasa Etika kan. So biar beretika dalam bekerja. Jadi urus itu memang akan email, type email balik apa semua. So hanya kerana nak suruh ubah tarikh. Kan, so birokrasi menjadi panjang. Tetapi birokrasi itu penting sebabnya itu akan menentukan, orang kata tak ada hengki-pengki lah. Tak adalah nanti main dengan kau tolong ni, tak ada. Kita akan email tu bukti paling simple sebelum memo dikeluarkan lah. Okey, jadi sila pastikan tarikh ni tepat. End date, berapa lama nak letak tarikh penyelidikan ni? Ada orang kata, dia kata grant dia sampai bulan tahun, katakan 2 tahun lagi baru grant. Ataupun penyelidikan tersebut dijangka, atau tarikh akhir PhD ke apa ke baru dijangka 2 tahun lagi. Tetapi kutipan data dalam plan penyelidikan tersebut diletakkan milestone dia, kutipan data hanya dah sampai bulan 8 tahun ini saja. Jadi dia pula letaklah end date dia bulan 8. Kalau boleh jangan buat macam tu. Cadangan saya sebagai seorang anggota penyelidik, penyelidikan ni kadang benda yang tidak dijangka mungkin berlaku. Jadi kalau tempoh grant tu sampai 2023, letaklah sampai tarikh akhir grant tersebut sebagai tempoh tarikh kelulusan etika yang diperlukan. Jadi tak adalah pula lagi bila tak siap data collection bulan 8, bulan 9 nak mau lagi etika sebab nak renew. So tak payahlah dia renew lesen. Kan renew kecuali grant tu dilanjutkan selepas 3 tahun kemudian. Tu tak apa. Jadi mohonlah kelulusan etika bermula tarikh selepas tempoh tarikh mesyuarat dan tamat sepanjang orang kata semaksimal mungkin. Durasi 2 tahun ke 3 tahun. Jangan diletakkan 2-3 bulan hanya mengambil kira data collection period saja. Tak. Etika penyelidikan adalah proses melibatkan bukan setakat kutipan data, tetapi keseluruhan proses anda membuat penyelidikan.
even sekiranya tuan-tuan copy paste proposal lepas tu dapat grant dan proposal tu sebenarnya adalah proposal tipu ke apa ke, itu sebenarnya tidak beretika. So kalau ikut buku peraturan universiti tu yang meletakkan kita punya jawatan kuasa etika tu, dalam tu memang dikira sebahagian benda tugas jawatan etika lah tu, kan bidang kuasa untuk menilai benda tu. Maksudnya penyelidikan ni data dia betul, tetapi kaedah nak dapat benda semua tu sebenarnya tak elok. Kadang-kadang ada juga ahli jawatan kuasa tak faham benda tu, tapi benda tu very clear. Itu undang-undang yang tercatat, tertulis dalam kita punya kelulusan etika ni, iaitu kita merangkumi semua benda-benda berkait dengan etika penyelidikan. Jadi bila benda tu dijaga, barulah sebuah penyelidikan tu akan menghasilkan result yang orang kata boleh diterima, mempunyai impak dan boleh membantu pembangunan bidang dia dan juga negara. Kalau tidak, kalau dah data pun tak tepat, data COVID tak tepat, macam mana nak jalan? Contohlah kan. Okey. Jadi itu tarikh. Dan location of the research, this research will be conducted. Ada satu lagi dah benda-benda soalan ni dinyatakan dalam bahasa Inggeris. Jawapan boleh bahasa Melayu pun. Ini jadi sebabnya kita kalau boleh memang nak bahasa Melayu, cuma sebab kita ada penyelidik dalam kita katakan soal tu kita buat, kita punya proses ni, kita ada ramai juga penyelidik yang datang daripada penyelidik antarabangsa dan pelajar antarabangsa. Ada beberapa orang pelajar antarabangsa kita, master PhD di dalam UPSI ni. Jadi jawatan kuasa masa tu yang buat masa tu yang betul-betul boleh fokus hanya Dr. Nur Ai Hidayah seorang. So dia pun mempunyai kekangan nak sediakan borang BM. Memang kita ada borang, tapi yang kita ikut kalau boleh yang ni lah sementara ni, sehingga kita boleh buat sama sebiji semua borang ahli bahasa semua tu dengan tepat. Itu proses. Kalau tuan-tuan ada yang nak menyumbang tenaga, nak membantu, boleh membantu. Dari segi benda-benda ni lah. Okay, tata bahasa tu saya bunyi macam ada apa ni, baru masuk alright. Okay. So jadi ini lokasi. Di lokasi mana boleh nyatakan location UPSI campus. Tik UPSI campus, tulis dalam bahasa Melayu tak apa, makmal soalan fizikal, makmal biomekanik, fakulti sains sukan UPSI. Kalau di sekolah, school, nyatakan academic institution. Ada orang kadang-kadang dia buat penyelidikan itu dijangka kutipan data di sekolah di Perak, tapi sekolah mana tak tahu lagi, sebab belum plan, ataupun di Malaysia, tapi Malaysia tu negeri mana pun tak pasti lagi kan, belum decided. Tak apalah, letaklah dulu sekolah di Malaysia. Sekolah mana tu kita nyatakanlah belum ditetapkan lagi, masih dalam proses perbincangan, pasalnya belum sampai kepada kami punya bengkel penetapan benda tu. Katakan boleh nyata, tulis je pendek-pendek kat sini, buat dua baris, tidak ada masalah. Okey. Benda ni penting sebab di mana nak conduct tu dia akan melibatkan bidang kuasa. Contohnya ada penyelidikan yang membuat kutipan data sebenarnya ada yang dibuat di China, ada yang dibuat di, contohnya pelajar saya sendiri, salah seorang pelajar PhD saya, dia buat kutipan data untuk badminton, pasukan badminton elite ni di China. So dan dia adalah pelajar dari China lah, warga negara China. Kan di China. Jadi dia tanya saya patut buat permohonan etika kat sini ke tak, sebab dia dah isi borang pun, ataupun dekat sana. Baru ni dah sewaktu COVID yang mula-mula lepas balik ke negara tu, dia balik dah. Jadi saya kata tak payah, sebabnya punca kuasa kita ini jawatan kuasa etika UPSI, dia pun tak ada kuasa apa sangat, dan kita pun tak boleh nak pantau dekat negara dia tu apa yang berlaku, betul ke dia collect data, ditipu ke. Jadi kita minta kelulusan etika daripada tempat dia, dan dia pun carilah universiti yang berkaitan dekat situ, dan dia mohon di situ di tempat yang dia nak collect data tu. Jadi kita dapat kelulusan etika universiti berkenaan di China. Sebabnya tak ada apa, kita tak ada kuasa pun. Sebab tujuan utama, contoh ada satu lagi yang banyak berlaku adalah di Indonesia. Kutipan data dia akan dijalankan di Indonesia. Jadi kita tak boleh nak monitor apa-apa pun. Kita tak akan nampak pun macam mana kutipan tu dijalankan, subjek di protected ke tidak apa semua. Jadi maka dicadangkan kalau ada kapasiti dan ada kemampuan untuk memohon jawatan kuasa etika di sana, mohonlah kelulusan di sana. Tidak perlulah gunakan yang UPSI, walaupun anda penyelidik utama adalah UPSI. So itu je yang kita nak maklumkan. Sebabnya next time kalau orang tanya grant ini ada kelulusan etika ke tak, ada. Daripada mana? Daripada universiti apa-apa dekat Jakarta ke apa kan. Tak apa, diterima. Okey, itu perlu clear. Sebabnya punca kuasa kita terhad, kan? Research tak buat langsung kat opsi, tak ada langsung dalam Malaysia, kita tak ada tengok pun, tapi minta kelulusan dekat sini. Jadi tak kenalah. Okey. Soalan yang ketujuh, section 7, human subject review. Jadi has this research been reviewed by another committee? So ini yang saya kata, kalau dah ada hantar, kadang-kadang penyelidikan sewaktu mula-mula nak ni dah mohon dekat USM, kelulusan etika. Lepas tu bila rasa USM, sebab USM ni research university kan, Apex University, penyelidik pun ramai kan. Lepas tu dah hantar, lepas 3 bulan tak dapat ni. Yang saya cerita ni saya sendiri pernah mengalami.
Saya nak buat research dengan seorang pensyarah USM Kubang Krian Kota Baru. So dia dia duk tunggu kata lama, dia kata kau ambil tempat kau lah. Jadi kita mohon sana lambat, kita nak cuba mohon sini pula. Tapi benda tu sebenarnya menyusahkan semua lah. So sebab tu kita minta tandakan. Dan kalau boleh, kalau dah ada kat sana, hantarkan dokumen sana lah. Mungkin sana dah lepas satu fasa ke, lepas tu dah lambat nak tunggu sangat ke apa ke, atau tiba-tiba dia charge cost yang lebih mahal, maka bolehlah kita pertimbangkan. Kalau tidak, kita tak adalah dua tempat proses berlaku. Sini berlaku, sana berlaku kan. Jadi tak elok lah kan. And then tapi kalau dah lulus sana, cuma lulus, lepas tu tarikh lulus tu dah tamat. Jadi sekarang nak sambung je, jadi kita pun senang lah. Even dari sudut perundangan sebenar pun kita boleh pakai komen-komen yang penilaian sana sebelum itu. Jadi tak payahlah ambil masa yang panjang. Itu je. Has you or any of the co-researcher completed any workshop? Ni yang saya katakan, nyatakan tarikh bila anda join workshop, itu workshop pada hari ni, nyatakan tarikh dan attachkan relevan dokumen itu CJ tersebut lah. Itu saja. Okey. Section 8 subjek. Ini sila nyatakan indicated berapa ramai anggaran subjek anda yang akan direkrut. Kadar eksperimental ataupun kalau survey contohnya 150 orang. Tulis je lah 150. Simple je. Tak payah ada complicated. Dan 150 itu adalah kanak-kanak usia 10 tahun. Jadi dia dalam otak dia, kalau pelajar sekolah memang vulnerable. Vulnerable ni yang berisiko. So golongan berisiko, bagi dia berisiko kalau budak tu duduk kat sekolah. Bila dia sebut kanak-kanak, dia kata ada saya pernah dapat, dia tanda tidak berisiko. Kita bertanya kenapa tidak berisiko? Sebab budak tu umur 15 tahun. Dia kata bukan pelajar sekolah. Dia jawab. Jadi kita kata bukan masalah pelajar sekolah ke tak. Selagi dia di bawah umur 18 tahun, dia dikira tetap berisiko. Kita boleh manipulate dia. Kalau yang siapa pensyarah psikologi dan sebagainya, kita boleh manipulate dia, kita boleh pressure dia. Dan dari segi undang-undang pun dia masih dikira kanak-kanak lah. Jadi itu semua, ini semua senarai ini dikira golongan berisiko. Jadi sila tandakan. Kalau subjek atau partisipan anda adalah golongan berisiko terdiri daripada kanak-kanak, wanita yang mengandung, orang asli. Sebab orang asli ada akta orang asli juga, dan jabatan orang asli tu Jakwa tu yang mentadbir mereka pun semua. So kita kena dapat kelulusan itu juga kalau boleh. Jadi sebab tu kita minta tandakan. Disabled athlete, orang Paralimpik dan sebagainya. Saya biasa terlibat dengan Paralimpik ni, sensitif kadang-kadang. Kan dia sama dia, saya ingat lagi yang dulu kalau yang kita punya atlet Paralimpik yang dulu, so dia sama dia boleh dipanggil engkau tak ada kaki, engkau tak ada tangan, dia cakap sama dia kan. Tapi kalau kita yang mengendalikan penyelidikan kepada dia ke apa semua ke, kita pun tak boleh panggil engkau yang tak ada kaki datang sini, tak boleh. Kan, so dia akan terasa walaupun kita dah kawan dengan dia lama. Jadi benda-benda tu yang akan diprotek. Sebab tu kita kata berisiko, because kadang-kadang research kita melibatkan mungkin benda yang tak berkaitan dengan disability dia, lebih kepada mungkin kebetulan dia adalah seorang penduduk di kawasan saya sekian-sekian. Tetapi yang penting dia tetap ni, terutama kalau research tersebut memang melibatkan disabled punya orang. Okey, yang melibatkan disabled punya isu. So people diagnosed with sickness, contohnya macam baru ni kita dapat yang memohon untuk menjalankan penyelidikan di baru sampai ke peringkat fakulti. Masa tu dia tanya saya macam mana untuk COVID-19. Saya tanya satu je lah, daripada mana anda nak dapatkan COVID-19 ni? Dia kata kawan saya nurse apa semua, dia boleh beritahu. Saya kata ikut undang-undang negara, itu dah salah. Kita tidak boleh dapat senarai nama ke seluruh daripada kawan-kawan kita. Dia pun berkata, makcik sekian-sekian ni dekat rumah nombor 5 dah kena COVID. Kau pergilah test dia, bagi questionnaire kat dia. So tak boleh. That's the reason why kita ada jawatan kuasa etika untuk monitor benda-benda macam tu. Memang kecuali tuan punya badan yang sakit tu dia datang, dia jumpa kita, aku dah kena COVID baru ni. Lepas tu kita bertanya, boleh aku test kau, boleh aku bagi satu questionnaire nak tahu macam mana apa semua ni. Jadi okey lah. Tapi jadi sebab tu kita nak tahu ada tak melibatkan benda-benda macam ni. Kan? Dan satu lagi, macam kalau di sains sukan, kita ada juga penyelidikan yang membabitkan fizikal, yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang yang kena tu kalau dalam situasi biasa dia sihat je, kalau kita bagi treatment tersebut, bagi je selamat tersebut, dia akan cedera atau sakit, jatuh sakit. Jadi kita tak nak. Okey. Patient emergency care, mereka berada di ruang kenyarasan semua ke, ataupun yang berada di rumah tapi dijaga di bawah benda-benda emergency. Dan juga mental health problem, mereka yang mempunyai sebarang psychological problem, tidak, itu semua ni dikira sebagai mereka yang berisiko. Homeless, orang yang warga emas 65 tahun ke atas, yang dari segi macam dulu saya terlibat dengan research yang dengan kita kata perumahan-perumahan bandar ni yang kos rendah. Dan kita memang sebut dalam tu mereka yang terpinggir bawah apa semua, yang ekonomi dia di bawah tahap ekonomi yang kata gaji minimum apa semua ni. So semua tu dikira berisiko. Kan, jadi sila tandakan sebagai berisiko. Kadang-kadang penyelidik takut nak tanda mana-mana petak kat sini pasal dia takut nanti research dia akan disekat. Kita tak pernah sekat, kita cuma nak pastikan bila kalau kat sini tanda berisiko, di peringkat metodologi tuan-tuan tu memang mengambil kira benda-benda risiko tersebut. Ada disediakan benda. Contohnya kalau benda tu membabitkan orang yang mempunyai masalah mental,
memang ada seorang clinical psychologist terlibat dalam proses tersebut. Walaupun benda itu katakan berkait dengan penguasaan bahasa contohnya, tetapi penguasaan bahasa di kalangan katakan syndrome Down, baru hari syndrome Down ke apa ke 3 depan ni, so syndrome Down. Jadi kalau syndrome Down, maksudnya ada siapa yang akan terlibat tu, siapa akan pergi hantar soalan tu, adakah orang itu bertauliah untuk menguruskan mereka yang mempunyai masalah mental challenge ni. Jadi kita nak benda tu dipastikan, bukannya Nur Ikhwan Muhammad pensyarah sains sukan tiba-tiba suka hati nak pergi test apa perasaan anda sebagai seorang yang mental down semua kan. So tak boleh, atau nak test dia punya kemampuan bahasa sama level atau tidak dengan usia sekian-sekian ataupun tidak kan. So itu semua memerlukan orang yang pakar dengan benda tersebut kan? Jadi sebab tu pentingnya anggota-anggota penyelidik tu senarai dia tu. Okey, so silanya inilah semua. Jadi ini tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, yang ni dah masuk makin sukar sikit. So recruitment, how the subject will be recruited, yang ini sepatutnya tidak susah. Tuan-tuan boleh copy paste, sebab tu kita bagi Microsoft Word, copy dan pastekan anda punya proposal tu kat sini. Kalau benda proposal tu method terlalu panjang, ringkaskan je. Ringkaskan contohnya step by step. Nombor 1, bagi point-point kan. Nombor 1, apa ni, peserta yang berusia sekarang ni akan direkrut selama beberapa orang dengan menggunakan kaedah word of mouth, sebaran maklumat melalui media sosial ataupun sebaran melalui email rasmi universiti. Kemudian participant akan yang bawah. So ringkaskan saja dan kat bawah tulis kaedah lebih lengkap boleh dilihat di proposal seperti dilampirkan kan. So itu tak ada masalah. Jadi sebenarnya tak susah. Kadang-kadang ramai yang tersekat kat sini kan. Lepas tu dia menyukarkan pula pasal metod yang ditulis di sini tidak sama pula dengan proposal yang diletak ke belakang. Metod di sini adalah sepatutnya sama dengan kaedah anda rekrut subjek tu, sama dengan belakang. Dari sudut jatuh kuasa etika, apa yang kita nak tengok contohnya macam ada yang kata dia tak sukar, dia akan pakai survey menggunakan Google Form. Jadi kita tanya lah Google Form tu nanti dihantar macam mana? Asalnya macam mana kita dapat nombor atau nama orang untuk dihantar Google Form tersebut, dan macam mana lepas diisi tu bila dah dapat ada apa-apa impact kat dia ke, kita ada kontak dia macam mana ke, kita nak tahu itu je. Sebab kadang-kadang ada juga situasi kita kata kita nak tengok juga betul ke penyelidik collect data. Dia kata pakai Google Form, lepas tu dia sendiri yang link dengan Google Form. Pasal apa? Google Form tu dia kata tidak akan ada email apa semua. Jadi memang dia tak tahu siapa yang isi, tapi dia kata subjek dah isi. Subjek adalah rahsia. Lepas tu research tu betul kan? Sekali dia Ikhwan Muhammad sini dia isi kat rumah. Isi dapat 20 respon. Kan? So itu yang kita nak tahu. Please provide inclusion. Inclusion ni kriteria subjek anda. Siapa yang dimasukkan dalam penyelidikan ni sebagai peserta? Berusia 18 hingga 20 tahun, mempunyai sihat tubuh badan dan fizikal mental yang kata dikira normal, dan juga bekerja di Institut Peradaban Bahasa Melayu. Kalau research tu memang nak berkait dengan IPM kan, tapi kalau bekerja dia jadi kena masuklah, itu kriteria. Kriteria kemasukan subjek. Exclusion kriteria, satu sah-sah adalah semua yang tidak memiliki kriteria di atas tak payah masuk, tulis juga. Tapi kadang-kadang boleh nyatakan tambahan juga. Satu lagi mungkin benda yang mungkin kabur apabila dengan kriteria di atas ni, boleh nyatakan juga. Walaupun kita kata staff IPM, tetapi staff IPM yang bergrade N sahaja akan dilibatkan kan. So yang lain tidak terlibat. Nyatakanlah. Jadi ni tak susah, benda hampir sama. Kadang-kadang ada orang ditulis tu je, mana-mana exclusion kriteria, mana-mana yang tidak seperti di atas. Dan satu lagi exclusion kriteria berkait dengan contoh dia kata sihat tubuh badan. So waktu direkrut orang tu cedera. Jadi walaupun orang tu sihat tubuh badan, pertengahan proses penyelidikan tiba-tiba dia mengalami sesuatu, jadi dia sudah pun tidak layak. Yang itu nyata kat sini. Semua yang di atas tidak mempunyai ciri-ciri di atas, dan juga mereka yang mempunyai ciri di atas tetapi hilang ciri tersebut sewaktu proses sedang berlangsung, maka dia akan dibuang daripada, bukan buanglah, dia akan diundurkan daripada penyelidikan ini. Itu kena nyatakan. Yang ini semua walaupun saya guna page kosong di laman web tadi tu, RMIC tu memang sudah ada ya, contoh-contoh, so sila download lah contoh-contoh pengisian orang. Device, sekiranya tuan-tuan pakai katakan alatan, tuliskanlah voice recorder ke apa ke, boleh nyatakan, tulis. Kalau alat-alat saintifik, pakai EMG ke, pakai blood pressure monitor ke, blood glucose ke, sila nyatakan. Kadang-kadang kalau pakai Google Form bukan device, instrumen, kalau nak nyata, tapi kalau tak ada, tak adalah. Tidak berkaitan. Okey, tidak berkaitan. Section 11, biological chemical material, sekiranya terlibat, saya rasa di peringkat IPM mungkin tak adalah. Yang lain ini kan maksudnya akan ada pakai apa-apa orang kata bahan-bahan kimia lah, biologi, kan blood lactate terlibat apa semua. Kalau tak ada, maka anda
hanya skip saja. Sebab tu dia tulis sini if applicable. Terus skip dan pergi kepada bahagian lain. Okey. Ni kalau collect biological material, apa yang di collect, bagaimana alat. Jadi siapa yang memang terlibat dengan penyelidikan seperti ini, memang dia tahulah, dia baca, dia dah tahu dah. Describe the biological material that be collected. Saya collect blood lactate. So blood lactate pada manusia akan keluarkan yang sebanyak berapa milimol ni. Benda tu memang tak banyak dan tidak mempengaruhi tubuh manusia pun. Kecil, finger prick saja. What is the intended use kan untuk biological material tersebut? Blood lactate tersebut saya dapat boleh mengetahui tahap dia punya anaerobic energy system, secretion berapa banyak, semua nak tahu level supaya saya boleh tentukan intensiti selamat saya kan. Okey, dah nyatakan. Itu kalau digunakan. Who will have the access to biological? Kalau kadang-kadang ada kita biological material terlibat tu, ada kadang perlu storage. Storage tu siapa yang ada access? Contohnya ada penyelidik dari segi yang ambil darah banyak, phlebotomy, ambil macam doktor ambil dekat lengan tu. So dan disimpan di mana? Dan dia gunakan khidmat BP lab. Jadi akan disimpan di makmal BP lab dan oleh phlebotomist bertauliah kan. Will the biological material be destroyed? Yes, akan didestroykan selepas digunakan. Yes, akan disimpan. Kalau disimpan kat mana untuk 10 tahun lagi tu? Siapa ada akses? Kan sebab DNA orang dan sebagainya itu adalah sulit. Okey. So itu kalau ambil lah, saya terangkan sajalah supaya tuan-tuan tahu. Okey. Yang ini satu lagi yang selalu mempunyai masalah adalah bila kita tanya risk subject ataupun risk benefit analysis. Bila sebut risk ni, risiko, ada yang nyatakan kemungkinan penyelidikan ini akan sukar disiapkan kerana masalah COVID. Itu bukan risiko kami nak tahu kan. Itu risiko kepada kita sebagai penyelidik. Sedangkan Jabatan Kasih Etika fokus kepada risiko kepada peserta tu. Jadi nyatakanlah state the risk if any. Sekiranya dia ambil dia menjadi peserta penyelidikan ini, beliau mungkin mempunyai risiko dibuang kerja sekiranya data kami ini terbocor kepada majikan dia, sebabnya kita bertanya berkaitan dengan prestasi majikan. Contohlah. Jadi itu risiko pada dia, kena nyatakan. Kalau saya sukan risiko yang selalu berlaku kepada subjek saya adalah peserta kemungkinan akan mengalami discomfort, ketidakselesaan. Memanglah bila bersenam tak selesa lah, berpeluh, kadang-kadang lenguh, sakit kaki. So ketidakselesaan dan juga risiko kecederaan mungkin berlaku. Jadi itu risiko kepada partisipan saya, bukan risiko kepada saya. Okey. Tetapi di sebalik risiko tersebut, nyatakan state the reason why the research need to be conducted. Kenapa research tersebut masih perlu dijalankan. So nyatakan walau bagaimanapun untuk memenuhi keperluan objektif penyelidikan, benda ni perlu dijalankan. Biasanya itu alasan nombor satu yang wajibnya. Kenapa nak jalan juga? Sebab kalau tidak tak dapat jawapan. Tapi kadang-kadang ada sesetengah penyelidikan dia memang sebenarnya ada alternatif. Kalau dia buat macam ni akan ada risiko kepada peserta. Tapi kalau diubah, dipakai cara lain, tak ada risiko. Contohnya nak collect questionnaire. Peserta akan dimohon untuk datang ke Fakulti Sains dan Matematik kan pada tarikh sekian untuk mengisi borang survey. Jadi dia pun dapat risiko pula, risiko aksiden dan risiko apa nak datang sedul, susah dan penat. Risiko kesukaran kepada peserta yang perlu menghabiskan masa kan. Dan risiko dari aksiden dan kena travel di musim COVID. Tetapi ada kaedah lain. Kenapa tak hantar je questionnaire malah post kepada beliau? Kenapa tidak gunakan Google Form saja, hantar link saja. Jadi bila ada alternatif, kita mungkin akan kata dalam situasi COVID tidak digalakkan peserta untuk travel. Jadi dan tidak boleh travel pun sebenarnya, walaupun kita boleh dapat kebenaran, maka dicadangkan untuk tukar. Itu dia. Tapi kalau tidak nak buat juga, nyatakan memang peserta perlu datang kerana kita questionnaire tersebut amat sulit, memang perlu cap jari dia nak datuk ni, kena dia datang. Okey, tak apalah. So nyatakan saja. Yang seterusnya, describe the steps taken to reduce the risk without jeopardizing research objective. So apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan risiko tu? Macam saya tadi, saya kata risiko dia adalah peserta mungkin mengalami kecederaan sewaktu melakukan protokol senaman yang saya gunakan sewaktu penyelidikan saya. Jadi risiko kecederaan ada. Dia takkan cedera, kita insyaAllah tak cedera. Cuma kadang-kadang ada risiko, manalah tahu kan. So Allah Alam, tak tahu apa terjadi, bukan kuasa kita. Kita dah cuba sedia upaya. Jadi apa yang kita cuba sedia upaya tu untuk mengelakkan, untuk mengurangkan risiko tersebut, pada masa sama tidak menghalang penyelidikan ini untuk mendapat data yang tepat tu. Jadi macam kita akan kata semua anggota makmal, semua penyelidik akan memakai full PPE gear, akan memakai full PPE gear sepanjang COVID supaya tak ada risiko penyebaran COVID kepada peserta. Semua equipment yang digunakan akan disanitize setiap sebelum dan selepas penggunaan oleh setiap satu peserta. Jadi selama sejam akan diberi selama masa supaya anggota penyelidik mempunyai masa untuk membersihkan semua equipment tersebut selepas penggunaan oleh peserta yang sebelumnya. Itu contoh-contoh langkah-langkah telah diambil kan
pemeriksaan suhu akan dijalankan sebelum ni. Macam itulah langkah-langkah. Salah satu lagi research contohnya risiko, contohnya macam saya kata tadi, kebocoran data yang boleh memudaratkan peserta. Kalau data ni bocor akan mudaratkan peserta. Ada yang dulu saya pernah jumpa, dia siap hantar saya penilai jurnal masa tu. Jadi saya diminta menilai sebuah jurnal yang mana penulis penyelidik tersebut dia letakkan nama masa tu kepada dua guru besar sekolah, perbandingan antara dua pentadbir sekolah. Nama sekolah ditulis. Saya kata dia, kalau kita publish ni mati dah pengetua yang dikatakan lemah tu, pasal apa dia kalah dengan pengetua lagi. Dia kurang efektif sebagai leadership dan sebagainya. Kita publish benda tu, memang tombang lah dia. Pengetua yang sedang berkhidmat. So tak boleh. Di antara pengetua dua kaedah. Kalau di kalangan perbandingan di antara dua pengetua yang mempunyai satu autokratik, satu demokratik. Tu boleh lah, kan? Tak nyatakan sekolah mana, negeri mana, negara mana, tak apa. Jadi itu yang kita kata risiko kepada beliau. Jadi macam mana nak elakkan risiko tersebut? Nama-nama peserta akan dirahsiakan. Jadi sekiranya berlaku kebocoran dokumen, sememangnya tidak akan diketahui siapa ni, kan. So itu dia. So what are the benefit of the research for the subject? Faedah kepada peserta. Sebab tu kita kata risk and benefit analysis. So apa faedah kepada peserta? Jadi faedah, kalau dia menyertai penyelidikan saya, contoh kalau saya yang berkaitan kecergasan soalan fizikal ni, peserta yang menyertai program saya, dia akan mendapat faedah dari segi dia akan diajar teknik senaman yang betul. Mereka juga akan mendapat faedah dari segi mempunyai belajar kita program kecergasan 12 minggu program kecergasan macam ni, efek dia apa. Jadi kalau dia menyertai, dia pun akan dapat kesan positif tersebutlah. Kalau ni kalau katakan dari sudut IPM, Institut Pelayanan Bahasa, macam saya pernah terlibat dengan Munsyi Bahasa masa tu, pada seorang tu. Jadi bila saya terlibat dengan dia untuk penyelidikan dia tu sebagai peserta menjawab dia apa semua ni, barulah saya tahu ada beberapa saya punya, sebab tu saya sebut tata bahasa tu, sebab saya tinggalkan dekat dia lah. Ni pencara ni pencara sukan sebenarnya, tapi dia jadi Munsyi Bahasa. Jadi dia nak buat istilah daftar istilah untuk istilah dalam sukan ni. Kalau katakan functional training, bahasa Melayu dia apa? Latihan fungsi, kan. Jadi nak buat benda tu, dia tanyalah pakar-pakar bina pula, tepat tak gambaran benda ni apa semua. Jadi bila kita terlibat, kita pun tahu okey. Jadi itu adalah faedah kepada peserta. Kami dapat faedah dari segi pengetahuan, kami dapat faedah dari segi improvement tata bahasa percakapan komunikasi bahasa Melayu kami. Itu contoh, kan, ataupun sejarah ke apa ke semua, kan. Saya akan mendapat faedah dari segi pengetahuan sejarah yang orang lain pun belum lagi didedahkan. Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya bermula dari Tanjung Malay, kan. So rahsia besar, kan. So jadi pengetahuan. So ini disebut sebagai faedah. Okey, saya ada bunyi-bunyi, tak ada soalan je? Tak ada, Ada. Ini attendant. Sila hantar, kalau ada yang belum isi attendant, boleh hantar attendant ya dekat anda punya chat box tu, ada attendant. Pergi balik pada borang tadi. Minta maaf, saya memang straight saja sebabnya saya nak elakkan kita lebih daripada sejam, lama sangatlah, 2 jam kan. So lepas ni soal jawab sikit, so insyaAllah kita tamat. Jadi itu dia section sebelumnya. Selepas itu adalah section confidentiality dan anonymity. Maksudnya satu confidential, kerahsiaan. Yang kedua adalah dari segi orang kata tiada ada kenal pastilah siapa yang ni. So satu, describe procedure for protecting anonymity. Bagaimana prosedur anda melindungi identiti peserta kajian anda, peserta manusia ni, supaya orang tak tahu bahawasanya Nur Ikhwan Muhammad memang ada terlibat dengan penyelidikan ni. Jadi pertama sekali, penyelidik akan menggunakan kod ganti nama kepada peserta kajian. Contoh, lepas tu di dalam kutipan data juga hanya orang kata original nama tu memang ada disimpan, dia hanya satu senarai saja yang hanya boleh diakses oleh penyelidik saja. Semua data analisis dan sebagainya akan menukar ganti nama beliau kepada kod nama, kan. So itu dah cukup melindungi anonymity. Okay, and then katakan kajian tersebut dijalankan dekat sekolah. Jadi mungkin ada pengetua ke nak tanya siapa terlibat dekat kajian anda walaupun kita dah bagi kebenaran. Jadi kita tulis kat sini. Termasuk pentadbir sekolah juga tidak akan dimaklumkan di kalangan staf kaki tangan mereka siapa yang terlibat dengan penyelidikan ini. Itu contoh prosedur yang digunakan untuk melindungi nama individu berkaitan lah. Dan explain procedure to protect the confidentiality of your data. So prosedur berkaitan dengan kerahsiaan data juga. Data disimpan di dalam, data yang hard copy disimpan di dalam bilik penyelidik, di dalam almari berkunci. Yang kuncinya perlu melalui pintu kebal berapa pula untuk dapatkan. Memang confirm insya-Allah tak tembus, kan. Boleh nyatakan. Prosedur kedua, untuk soft copy data akan disimpan dalam folder yang dienkriptkan yang
memerlukan password untuk dibuka, dan juga dengan komputer yang perlukan password untuk dibuka dan hanya boleh diakses oleh penyelidik saja ataupun penyelidik dan juga rakan penyelidikan. Kan itu saja. Lepas tu sini semua perlu dinyatakan. Okey. Dan yang ke-14 adalah consent. Kebenaran. Kan. So proses to obtain informed consent from subject. Apakah proses yang dijalankan untuk mendapatkan kebenaran peserta? Peserta tu kena bagi kebenaran diri dia untuk terlibat. Bukannya sebab kita berada di universiti, ada juga situasi di mana kadang-kadang pensyarah pun datang kat pelajar dia, hari ni kita akan kelas, sebelum tu boleh tak ni katakan kelas dengan Google Meet ni, sebelum kita mulakan kelas boleh tak tuan-tuan puan-puan semua sila isi borang Google Form yang saya lampirkan dekat chat box ini. Sebenarnya tu dah salah, pasal rupanya Google Form tu adalah research dia. Jadi itu dah dikira paksa rela. Pelajar pun terpaksa isi. Lepas tu kita pula tengok, 3 pelajar lagi belum isi ya. 3 pelajar lagi belum isi. Kan, so tak boleh. Jadi that's why kita nak prosedur ni. Jadi consent tu, contoh pertama, semua peserta akan diberikan taklimat ringkas melalui Google Meet ataupun melalui pertemuan bersemuka berkaitan dengan penyelidikan ni. Termasuklah taklimat yang akan diberikan itu akan meliputi kaedah tujuan kajian, kaedah kajian akan dijalankan, dan risiko kepada peserta semua akan diterangkan secara sepenuhnya. Lepas tu selepas nombor 2, selepas peserta bersetuju, maka barulah peserta akan diberikan borang consent letter untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan untuk terlibat dengan projek penyelidikan ini. Kan, dan borang tersebut juga akan ditandatangani oleh penyelidik sebagai saksi. Itu prosedur dia. Simple, 3 prosedur kan. 1, 2, 3 step. Yang seterusnya, describe the approach in ensuring that the subjects are voluntary. Nyatakan juga bagaimana anda pastikan penyertaan mereka adalah sukarela. Ada penyelidikan yang pernah hantar borang permohonan, dia nyatakan penyelidik akan mendapat kebenaran daripada pengetua. Jadi tiada lagi masalah dari segi mendapatkan penyertaan peserta. Jadi kita pun katalah, kalau dia dah dapatkan persetujuan pengetua dan pengetua paksa rela kepada guru, jadi kita pun itu dah namanya penyalahgunaan kuasa. So itu tidak beretika. Yang kita nak adalah kelulusan individu tersebut. Ada satu lagi situasi di mana kuesioner yang ingin diberikan kepada pelajar sekolah. Ini pun pernah berlaku. Dia kata dia dah dapat kebenaran ibu bapa, tapi soal jawab tu banyak berkait rapat dengan benda-benda yang berkait dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kita kata kalau benda ni sebab dia kata dia pergi direct kepada budak, dia jumpa budak tu apa semua ke, tapi dia dapatkan kebenaran sekolah. Jadi dia tak melalui sekolah pun, dia tak pergi pun ke sekolah. Jadi isunya timbul kat situ. Budak dia faham kata apa yang dia ingin ni kan, kontak direct, telefon, budak dah jenam, memang dia ada phone number katakan, tapi dia masih amatlah kanak-kanak, dan kanak-kanak pula berada di rumah. Jadi kalau sekolah bagi kelulusan pun, sekolah pun tidak boleh memantau apa yang kita buat dengan pelajar tersebut, kan. Jadi kita kata yang sebenarnya perlu, kalau voluntary dari sudut sini, kesukarelaan dia tu mestilah hubungi ibu bapa dia direct, dan walaupun dah hubungi ibu bapa, kita pun tak nak ibu bapa masa anak sewaktu kajian dijalankan mesti ada tanda-tanda bahawasanya budak tu nak. Kalau budak tu macam muka dia macam tak nak je, kita kata dia akan dikecualikan. Jadi sebab tu tanda itu yang kita nak prosedur tu. Penguji juga akan melihat sama ada pelajar tersebut nak menyerti atau tidak. Contoh sewaktu saya buat satu penyelidikan di penyelidikan kecil di RMIS NCDRC kita, melibatkan kanak-kanak yang mungkin anak-anak tuan-tuan pun mereka masuk tadika di NCDRC. Sememangnya ibu bapa sudah tandatangani bahawasanya bila mereka daftarkan di NCDRC sebagai pusat pendidikan kanak-kanak kembangan negara ni, memang berikan kebenaran untuk apa-apa proses penyelidikan berlaku, dan pengurus atau NCDRC yang tadika tu boleh memberi kelulusan tanpa perlu bertanya banyak kali lah, sebab dah sign dah orang dia ni, jadi kuasa dengan di tangan dia. Tapi walau bagaimanapun, bila saya buat kutipan data kat situ, suatu masa tu saya suruh berlari, budak-budak suruh berlari ke depan je, saya nak rakam video dia berlari sebab kita nak tengok teknik larian, mekanik of running kan. Jadi bila kita suruh dia berlari tu, ada 2-3 budak dia macam malu-malu tak nak. Jadi kita kata kat cikgu dia jangan, tiada paksaan kan. So dia nampak muka dia tak nak je, walaupun dia tidak menyatakan mulut verbal tak ada cakap apa-apa, kita terus cakap adik tak apa, dia duduk main kat tepi tak apa. Kita tak tarik dia. Bila dia dah nampak kawan dia lari, dia rasa nak, okey tak apa. Jadi kita nak dia sukarela. Jadi kita tuliskanlah kaedah tu. Sebab tu biasanya kita gunakan dan pakar pada kanak-kanak pula guru tersebut sendiri. Jadi kita tak collect data tanpa guru tu berada bersama. Walaupun guru tu kata, tak apa doktor sudah pun diberi kelulusan oleh pengulut ni kan. Tak, saya kena ada pakar sebab saya bukan pakar kanak-kanak. Tuan-tuan saudari yang lulus ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dan bekerja sebagai guru dah sampai 10 tahun dengan kanak-kanak. Jadi saudarilah yang ni kan. Jadi kami semua
penyelidik terpaksa tunggu dia lah. Dia kata saya nak pergi ambil anak kejap, kami kena tunggulah. Jadi voluntary dan juga ni, so kena berlaku. So itu adalah dari segi voluntary punya participation. Dan last sekali, declaration. Ini pun penting. Penyelidik, yang ketua penyelidik itu mestilah menandatangani dekat sini bahawasanya memang benda ini semua tepat dan dah dilengkapkan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. So dah sekiranya perlu, upon request, sekiranya kami perlu maklumat lebih, maka penyelidik akan menyediakan kami maklumat tersebut seperti yang sepatutnya. Dan Deputy Dean ataupun Dekan sendiri boleh sign sebab tu kata melalui fakulti. Kita nak melalui fakulti juga, tu sebabnya hanya fakulti saja mempunyai kepakaran terutamanya untuk memastikan benda tu memang majoriti dah okey, clear. Kan, jadi kalau kita katakan research di IPM yang meluluhkan katakan di peringkat atas pula, nanti kalau sampai ke jatuh kursus etika adalah Nur Iqbal Muhammad dan saya sukan, Nur Iqbal Muhammad tak tahu apa pasal IPM. Dia tak tahu penyelidikan jalan macam mana. Jadi kita nak clear dulu yang ni. Lepas tu peringkat atas tu dah lebih pada umum. Kan, itu je. Okey, so saya rasa itu saja. Dah pukul 10.06 dan kita telah pun habis keseluruhan proses borang ni. Tapi saya berani jamin akan ada sesuatu nak isi tu, akan ada sedikit tak tahu nak masuk ayat apa semua. Saya punya tips dalam sampel-sampel yang diberikan, contoh-contoh borang, ada yang borang daripada sini dan ada juga tuan-tuan boleh googlekan, dapat ke contoh lain ke. Kalau katakan googlekan inform consent from subject, Google je akan keluar. Tuan-tuan boleh nak gunakan ayat dia lah, ayat mereka tu. Kalau dia selari dengan penyelidikan tuan-tuan, gunakanlah, tak ada masalah. Kan? So yang penting dia menggambarkan proses sebenar tuan-tuan tu. Itu saja. Okay? Tapi kita fokus kita bukan kepada ketepatan penyelidik mengisi borang, sebab kadang-kadang kalau diisi borang dengan tepat tapi dibuat lain, kat belakang dibuat lain, kita tak nak. Sebab tu kadang-kadang borang ini adalah gambaran apa yang anda fikir, jadi kita tak marah pun. Kalau ada orang dihantar, bagi dia yang penting macam contoh risiko ni, di bahagian risiko ni semua dia cerita pasal diri dia je. Penyelidikan mungkin tidak tamat kerana macam ni macam ni. Itu anda. Jadi kita nampaklah dia tak fikir pun pasal orang lain, dia fikir pasal dia je. Jadi kita pun cuba ubah benda tu, cuba didik balik penyelidik tersebut. Sila fikir berkaitan dengan peserta anda. Peserta anda bukan tikus mamal. Itu saja. Kan? Jadi itu saja dari segi borang. Ada apa-apa yang ingin ditanya? Saya buka soalan. Soalan daripada, silakan. Tak ada soalan? Ya kot, mungkin ada. Para pelajar ataupun penyelidik-penyelidik yang lain. Dari sebenarnya tak susah pun. Dari segi etika ni sebenarnya ada benda yang ringkas dan dia membantu. Kita kadang-kadang kita okey, kita buat penyelidikan tak ada masalah, tapi kadang-kadang ada orang lain yang nak mengambil kesempatan dan jadi kita nak kawal benda tu demi nama baik universiti, negara dan juga demi kedapatan data yang tepat lah. Itu saja. Itu etika, ethics, moral. Bahasa mudahnya moral, etika, asasiah kita macam mana sebagai seorang penyelidik peribadi itu kan. So berapa orang dalam ni? Ada 21 orang. Jadi tak ada soalan sebab tak tahu lagi ke? Tak isi lagi kan? Bila isi barulah banyak persoalan. Lina, Dr. Lina Dr. Lina. Ya, Assalamualaikum. Saya ada soalan berkaitan dengan berkaitan dengan inclusion criteria for your subject ni kan. Berkaitan dengan kita punya subjek, sekiranya dia mempunyai masalah kesihatan berisiko lah. Jadi perlukah kita nyatakan secara detail apakah masalah kesihatan berisiko tersebut? Contohnya macam saya ada subjek yang berumur 70 tahun ke atas. Okey. Jadi maksudnya bila dah ada subjek ni research tak jalan lagi. Subjek sudah pun direkrut itu kita dapat tangkap dari situ tu. Maksudnya potential lah sebab dalam boleh. So katakan potential tu dia mempunyai penyakit, kita tak naklah tanya secara detail sebab benda tu yang ini adalah permohonan baru. Jadi nyatakanlah, maksudnya memang peserta berusia dijangka berusia 75 tahun dan sememangnya untuk usia ini doktor boleh nyatakan tu dekat dalam borang tu peserta yang berusia pada usia sebegini mereka biasaannya dijangka mempunyai penyakit-penyakit seperti cardiovascular disease dan juga lain-lain penyakit penuaan lah. So nyatakan macam tu je lah. Jadi memang kita pun tahu risiko tu. Kita tak tahu detail tak apa kan. Kecuali penyelidikan ni memang untuk mengkaji mereka yang mempunyai rhomboidiasis punya penyakit atau mengkaji penyakit kencing manis. Jadi clear cut lah nyatakan diabetik kan.
Kalau tidak, hanyalah nyatakan penyakit yang berkaitan dengan mereka yang berusia pada usia sebegini. Tapi sekarang susah nak kata lah. Umur 20 tahun pun dah boleh dapat diabetik, dapat apa, macam-macam. Itu je lah. Okey, menjawab soalan Okey, jawab. Terima kasih. Ada lagi soalan? Tak ada. Biasa tak banyak soalan. Sebab tak isi lagi kan. Biasa bila isi barulah tertimbul persoalan. Cuma kadang-kadang bila soal tu isi tu, kalau semua orang duk kontak urus dia, kesianlah Dr. Serena letih lah kat sana. Seorang telefon kan. Tapi yalah, selagi tak isi memang tak jumpa masalah lah. Lagipun apa benda sebenarnya ringkas. Sebab tu saya cuba tunjukkan simplified the matter lah. Just terus pada borang. Sebab borang tu dah boleh menggambarkan siapa penyelidik tersebut, macam mana research dia dan sebagainya. Yang penting consent letter tu biasanya ramai tak ada, jadi sila buat. Kalau tuan-tuan saya tunjukkan kat sini, satu sebelum kita tamatkan, saya tunjukkan satu boleh dapat sampel daripada laman web RMIC. Satu lagi adalah perempuan semua boleh dapatkan dari segi, contohnya kalau dua benda yang biasa tak ada, consent letter. Consent letter, consent letter, survey research. So dan terus kepada penyelidikan tuan-tuan. Jadi boleh cari. Ada banyak consent cover letter for survey research academic. So ini contoh saya kata tak semestinya dapat daripada laman web IPS semata-mata, tapi boleh cari. Ini dia dah tutup, dia tak bagi masuk dah. Consent survey, sample consent for online survey, ada banyak. Ambil dan tengok contoh. Kita tidak ada satu format yang spesifik kita terima semua. Kan, yang penting ini contoh sample consent form for online survey. Ni dia dah cakap ni, sampel saja, tuan-tuan boleh ubah lah. So boleh letak kat atas tu Assalamualaikum dan salam sejahtera, ubahlah kepada bahasa Melayu. Tuan-tuan dijemput untuk terlibat di dalam sebuah penyelidikan berteraskan laman sesawang, menyatakan projek tu nama apa, bertajuk sekian. Kajian ini adalah sebahagian daripada kajian dijalankan oleh Nur Ikhwan Muhammad, seorang pelajar di fakulti pembangunan manusia contohnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tukar terus. Ini akan mengambil masa soal jawab ini, survey ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 minit masa anda untuk dilengkapkan. Lepas tu participation, penyertaan tuan-tuan, penyertaan saudara adalah untuk survey ini, untuk kita kata survey ini adalah secara sukarela. Tuan-tuan boleh untuk menolak untuk tidak terlibat dengan penyelidikan ini tanpa perlu untuk menyatakan sebarang sebab dan tidak akan dikenakan sebarang tindakan. Kena nyatakan benda tu very clear dalam consent letter. Maksud kita pun tahu peserta nanti akan dimaklumkan bahawasanya bila dia baca ni, dia tidak ada paksaan dan dia boleh tengah-tengah buat benda tu tiba-tiba berhenti. Dia kata tak nak terlibat, tak jadilah. Boleh. Tanpa perlu menyatakan sebarang sebab. Itu kita nak tengok tu. The keyword of tanpa sebarang sebab dan bila-bila masa boleh keluar. Alright. You are free to decline. Anda boleh menolak apa-apa jawapan yang dirasakan sensitif untuk anda tanpa menyatakan sebab. Contoh ada 5 soalan, soalan 4 dia tak nak jawab. Kita tak boleh paksa. Dan dia pun tahu benda tu. Jelas dekat ayat-ayat ni. Faedah. Sebab tu saya kata yang tadi, risk benefit analysis ni kat sini dah ada. So faedah, you will receive no direct benefit. Anda tidak akan mendapat sebarang faedah. Ni contohnya kalau kita kata sekiranya terlibat dengan penyelidikan ni, anda akan dapat RM50. Itu tak boleh. Kita tak nak. Kan? Kecuali kalau kita kata anda akan diberikan roti sekeping sebagai penghargaan kerana menyertai, okey bolehlah. Roti sekeping, no nilai sangatlah kepada dia kan. So you will receive no direct benefit from participating. Risk, there is no blah blah blah. So ini adalah contoh. Ini saja, sekeping surat ni saja, 2 keping ni dah sudah pun cover semua benda kita punya etika. Kan? So itu agree disagree. Dan seeloknya juga saya suka kalau electronic consent form mana-mana pun dinyatakan, ni dia ada ni. If you feel you have not been treated, sekiranya anda merasakan tidak dilayan dengan elok untuk kajian ni, jadi maka tuan-tuan boleh menghubungi, terus bagi. So ada satu mesti kontak. Biasanya kalau kat sini sepatutnya kita letak nama Dr. Serena sebagai urus setia di RMIC. Nama dia atau pengarah RMIC, nama pengarah RMIC, alamat, nombor telefon, email. Itu yang biasanya wajib ada di dalam mana-mana consent letter supaya peserta boleh membuat sebarang aduan direct kepada orang yang sepatutnya kalau dia rasa dia teraniaya. Benda tu kena ada dalam consent form. Bukan kita sibuk letak alamat email kita saja, tetapi alamat email urus setia Jabatan Kuasa Etika Universiti Terbabit. Kalau kita buat masa ni yang kita ada urus dia Dr. Serena ataupun boleh kepada pengarah RMIC, tapi pengarah RMIC dia akan hala kepada orang bawah dia lah. Yang penting benda tu dia tahu siapa dia nak kontak. Itu saja. Okey. Jadi setuju tak setuju dan ada tanda tangan. Seeloknya ada tanda tangan. So ini adalah contoh consent form. Wajib ada di dalam borang permohonan etika tuan-tuan semua. Dan biasanya dekat, saya lupa satu lagi,
consent form tu juga sepatutnya kat sini dia ada ni. Kajian tu macam mana sebenarnya? Macam ni survey senang lah. Tapi kalau research tu membabitkan orang tu perlu datang buat sesuatu, maka kena tulis lah. Kajian ini akan dijalankan dengan kaedah eksperimental, di mana tuan-tuan akan diminta melakukan satu lawatan ke bangunan IPM untuk melakukan satu proses nyatakan. Jadi dia kena tahu dia apa yang dia akan buat. Kita kena maklumkan pada dia. Itu saja berkaitan dengan kita kata consent letter, benda yang selalu tertinggal dalam permohonan etika. So sebelum kita tamatkan, kalau tak ada soalan apa, saya nak tengok sekejap dekat kita punya laman web ni. Dekat sini dah orang yang apa lagi, saya rasa saya dah cover semua dah. Habis 1 jam lengkap 10.16. So lebih 15 minit lebih kurang. Itu saja, dan kat sini tak ada nyatakan Jadi Dr. Asrina mungkin kena saya nak maklumkan lah depan semua ada pun, seeloknya kita letak dekat atas sekali ni pegawai yang bertanggungjawab. Jadi mereka boleh copy paste nama dan detail kontak tu di dalam barang-barang consent form mereka. Boleh. Nanti saya maklumkan kepada pihak RMIC sebab sekarang ni mereka tak ada penyelaras Kesian. Oh, tak ada penyelaras. Tapi kalau tak ada penyelaras, kalau yang tak ada penyelaras maksudnya kat sinilah director, staff directory. Dia boleh dengan Puan Atirah. Puan Farah Atirah. Sebenarnya tak perlukan penyelaras. Puan Atirah tu pun kita boleh letakkan nama sebagai orang yang boleh dihubungi untuk sebarang aduan oleh pihak peserta. So letak dekat nama web lah. Sebab kalau dia letak nama Prof. Dr. Tajul, nak boleh sampai ke bawah tu jauh lah cerita. Kalau ada beribu research semua kontak Dr. Tajul, pengarah direct, serupa macam kita suruh kontak VC, apa pun masalah. Letihlah VC kan. Contoh. Itu saja saya rasa daripada saya, tak ada apa dah. So selamat menjalankan penyelidikan dan selamat mengisi borang etika, dan terima kasih kerana sudi mendengar. Saya dah cuba yang terbaik, dan saya cuba bercakap bahasa Melayu yang terbaik lah juga. Tak nak campur-campur bahasa Inggeris kan, ada juga tercampur. Sebab kata IPM kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak PM Dr. Ikhwan. Bagi pihak IPM, saya memang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasihlah atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat saya kira untuk penyelidik dan juga pelajar pasca dalam mengisi borang etika sebelum kita nak memohon untuk kelulusan etika dan penyelidikan yang berkaitan dengan manusia. Jadi saya kira itu saja, dan bagi pihak pengarah juga kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga terima kasihlah atas penyertaan kerjasama yang diberikan dengan mengikuti kursus ini. Jadi saya kira itu sahaja daripada pihak kami. Saya mohon maaf jika sepanjang saya mengendalikan program ini mungkin ada tutur kata yang mungkin kata menyinggung perasaan ataupun apa-apa sahajalah Sesungguhnya yang baik itu memang datangnya daripada Allah SWT, dan kekurangan itu berpunca daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih lagi sekali Dr. Ikhwan dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak RMIC kerana orang kata menyokonglah usaha kita untuk mengadakan bengkel kepada penerima-penerima geran di IPM. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Bolehlah nanti berhubung dengan saya jika ada apa-apa yang mungkin saya boleh bantu lagi. Itu sahaja, terima kasih. Okey, terima kasih Terima kasih Dr. Ikhwan. Terima kasih Dr. Ikhwan. Terima kasih Dr. Asrina. Terima kasih Dr. Asrina. Terima kasih. Terima kasih semua.